Boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, suara dengar ke? Dengar. Okey, okey. Tak tengok satu lagi platform. Okey, right ada. Okay, so topik hari ini bagaimana tingkatkan sale jualan kereta sewa. Kalau kata contoh 10 biji kereta yang kita ada, macam mana nak buat sale 20K? So, boleh ke tak boleh dengan orang kata kereta 10 biji ni kita nak buat sale sebanyak 20K lah. Dengar macam kalau kita dengar average dalam 2K satu biji kereta lah maksudnya kat situ. So adakah logik nak buat satu biji kereta, maksudnya satu biji kereta apa sahaja jenis kereta yang biasa dalam KZK kita kereta yang ada kereta-kereta yang orang kata rakyat marahin pakai lah. So rakyat marahin pakai biasa kereta-kereta jenis Alza, kita banyak yang Pro 2. So macam Pro 2 Alza, Myvi, Azia. So boleh ke kita nak target macam contoh Azia, Myvi dan Alza tu 2K ataupun kurang sedikit ataupun lagi lebih daripada itulah. So macam mana kita nak buat? Okay. So Saiful dengan Nasrullah ni memang dah partnership ke baru join hari ni? Communication kita boleh guna chat ataupun voice lah. Kalau nak dapat. Sebelum saya teruskan lah, kita nak tahu juga kalau ataupun baru nak buat kereta sewa ke, ataupun dah buat kereta sewa ke, ataupun dah join ke AZK lah. Okay, orang baru. Okay, right. Okay, tu tak apa. Saya anggap je semua baru dan juga ada yang lama lah. Mungkin ada kereta beberapa biji, mungkin kereta dah banyak 10 biji ke 20 biji. Dan mungkin juga sale yang join kat sini pun mungkin dah lebih daripada yang ni. So kita tahu. Tapi ini adalah kita di KJK, kita just nak sharing apa yang kita pernah buat dan macam mana nak dapatkan jualan yang orang kata yang boleh capai, insya-Allah boleh capai lah. Macam contoh 10 biji kereta untuk buat jualan sebanyak 20K. Okay. So saya cerita dulu pengalaman saya. Okay, saya bermula dengan satu kereta pada tahun 2014, saya rasa 2014, satu kereta pada bulan pertama, satu kereta, dan masa tu saya masih lagi bekerja lah. Bekerja, uh, dan saya join KLJK ni sebabnya satu je yang KLJK promote masa tu dengan tagline yang dia buat free sharing route tour masa tu adalah dia kata 10K income dalam masa 3 bulan. So kita pula masa tu kerja gaji dalam 2,000 lebih macam tu. Dengan 10,000 banyak ah. So dapat keluar satu kereta, saya terus hantar surat resign. Tanpa fikir banyak, saya terus hantar surat resign. Sebab masa tu kita masih lagi di KZK memerlukan full time untuk orang yang buat kereta sewa lah. Sekarang siapa yang join, walaupun bekerja, boleh manage kereta tanpa orang kata tanpa perlu berhenti kerja. So untuk orang-orang baru, untuk yang apa sistem sekarang ni KLJK memang orang kata best lah, best di mana kita tak perlu nak berhenti kerja dan boleh meneruskan kehidupan seperti biasa. Kalau kerja, buat je kerja. Kalau kata tak kerja, lagi senang. So bagi saya kalau sekarang ni
boleh dikatakan bisnes kereta sewa kalau guna fully sistem KJK boleh dikatakan goyang kaki lah. Maksud goyang kaki ni kita duduk kat rumah je lah. Bukan goyang kaki duit masuk macam tu. Tapi kita bekerja di rumah sahaja. Maknanya kita perlu turun padang pun jarang-jarang sahaja. So yang tu untuk yang macam mana nak manage kereta tanpa perlu turun padang yang kerap. Yang nanti ada sesi dengan uh, partner yang lain lah. Partner KZK yang lain. So saya bermula satu kereta pada tahun 2014 pada bulan pertama. Dan yang tu masa tu kereta tu saya pakai sendirilah. Saya buat sewa dan yang tambahan kereta selepas tu tambah lagi dua kereta pada bulan yang sama juga sebab masa saya sebelum berhenti kerja saya apply loan kereta dan dapat keluar dalam 2 biji lagi saya rasa kereta tu tambah dua Alza dengan Myvi masa tu. So masa saya bermula satu kereta tu sale pada bulan pertama kereta Saga saya dalam 1,000 lebih je saya rasa 1,100 1,200 pada bulan kedua dan bulan yang sama saya tambah dua kereta dan bulan kedua tu dia jadi ada tiga kereta lah. Ada tiga kereta dalam awal bulan, tiga kereta dan Viva, Myvi dan juga Alza ada keluar tak salah tambah tiga kereta pada bulan kedua. So tambah tiga kereta dan saya jadi total empat kereta lah kat situ masa tu. So empat kereta dan sale Viva masa tu saya dapat sale pada bulan kedua 2,000 lebih lah dalam 2,400 untuk sale kereta Viva dan Alza yang lain cecah lebih juga dalam 2,000 lebih lah. So dalam 4 kereta dalam 7 ke 8,000 macam tu total sale. Lepas tu orang pun cakap lah ada yang geng-geng kita kan ada komuniti. So jumpa dia orang. So kita dalam komuniti KJK kita lebih bila kita berkumpul, kita berjumpa, kita orang kata tambah semangat lah, tambah semangat, tambah ilmu. Orang lain share apa yang berlaku, benda yang tak elok, benda yang elok. So benda-benda yang tak elok berlaku pada orang lain, kita cuba ambil dan kita elakkan benda tersebut berlaku pada kita. Maksudnya kita tak perlu lalu benda tu. So bila tak perlu lalu, kita hanya lalu benda yang orang lain dah lalu yang bermasalah, tapi kita hanya lalu benda yang betul sahaja. So itu yang saya ambil dalam KZK bila kita berjumpa dengan orang lain, okey dia buat macam ni rupanya salah, apa yang betul. So kita ambil yang betul, kita guna yang betul sahaja dan kita lalu proses itu sahaja. Okay, so tambah dua kereta dalam tak capai lagi lah bulan kedua, maksudnya dalam 5 angka dalam masa 3 bulan tu. So ada partner yang bagi tahu masa tu, tak apalah, kereta 4 biji je boleh lah sale kencang macam tu. Kita pun rasa macam macam tercabar jugalah, tercabar. Kita kata tak logik, takkan tak boleh sebab kita dah belajar cara yang macam mana nak buat sale dan mengekalkan sale walaupun kereta kita bertambah. So kita cuba buat walaupun tambah kereta. So next month tu saya tambah lagi 4 kereta. So bulan ketiga tambah 4 kereta lagi. Jadi dalam tadi total rasa 7 ke 8 kereta lah saya tak ingat lah. 7 ataupun 8 kereta. So bulan ketiga tu achieve lah uh, 5 angka dalam masa 3 bulan. So macam mana kita nak buat? Kita kata logik ke tak logik? Kalau kata kereta walaupun 4, 7, 10, 20 biji, macam mana kita nak mengekalkan sale kita pada tahap yang orang kata tahap yang stagnan ataupun tahap yang sama lah. Maksudnya contoh kita target sale kereta kita 1,800 sebulan. Maksud kita nak 1,800 semua ataupun mungkin kita akan dapat average lah. Memanglah kita kata target kita target 1,800, 2,000 tapi kemungkinan akan ada yang low dan juga yang lebih tinggi sebab mungkin ada masalah-masalah lain lah. Kereta breakdown ke, kereta accident ke, kereta customer extend tak nak pulang ke. So macam-macam. So yang tu mungkin ada sharing dari partner yang lain based on pengalaman kereta sewa macam mana menghadapi risiko-risiko yang selain tu lah. Okay. So Alhamdulillah lepas orang kata perjalanan lepas daripada beberapa tahun 2 tahun. Okay, yang kereta 67 biji ni
dalam masa 2 tahun lah. Saya buat dalam masa 2 tahun. Masa 2 tahun kereta 60 biji dan ada jadi 2 cawangan, dan total jualan saya masa tu 114,000, Alhamdulillah 114,000, dan achieve medium punya target jualan. So yang ni kita di KAZK kita ajar macam mana cara nak buat sale untuk kita capai target kita. So pengiraan based on target kita, macam contoh kalau kata kita nak target kita sale 20,000 untuk 10 kereta. So logik. Kalau kata contoh 20,000 satu kereta, tak logik lah. Nak tekan macam mana? Letak harga sehari 3,000 lah. So tak logik. Okay. So kita letak target based on apa yang logik dan macam mana pengiraan kita untuk dapatkan sale tu lah. Nak dapatkan sale. Okay. Tapi ada masalah lain. Masa yang berlaku, masa yang kita duk buat total apa semua yang ni, kos yang terlalu tinggi lah untuk cawangan. Kos hampir 15,000 sebulan. Tapi kalau kata contoh, siapa-siapa yang buat sekarang ni kereta sewa dengan KAZK menggunakan fully sistem KAZK, insyaAllah kos 15,000 ni bagi saya hanya perlukan 2 orang staff ataupun 1 orang sahaja. Kalau 1 orang 67 biji, mungkin tak boleh handle lah. 2 orang okey. So 2 orang sahaja kalau guna fully sistem KAZK untuk yang sekarang. Maksudnya macam mana cara kita nak handle turun ke lapangan, macam mana nak handle kereta breakdown, macam mana nak handle kereta bermasalah ke, ataupun macam mana nak handle sale marketing. So yang tu macam mana pengurusan operasi untuk kereta yang banyak, nanti akan ada sharing dari partner yang lain, Cik Fitri saya rasa. Sebab yang sekarang pun dia duk manage beberapa cawangan untuk handle bahagian operasi kereta lah. So kita anggap macam kita ambil saja staff 2 orang untuk handle. Kita ambil 2 orang, kalau kata contoh 1,500 campur OT pergilah 2,000 seorang, baru 4,000. So jimat dalam 11,000 kat situ. So 11,000 tu adalah partner kita pun yang sekarang ni pun dia dah buat dan fully guna sistem. So tak mustahil dia boleh menyimpan dengan yang jumlah yang banyak lah, sebab guna sistem KAZK. So nyimpan sampai kata ada rasa dia dalam ni. Sampai menyimpan boleh beli emas setengah kilo. Okay, alright. Okay, so masa tu juga kita guna sistem, orang kata sistem update, kena update kira-kira manual lah. Maksudnya dari segi sale, dari segi kos berapa, so perlu kira secara manual. Tapi sekarang ni sale kita hanya beberapa klik saja, kita dah dapat tahu sale, dah dapat tahu capai target ataupun tak capai target kita lah dengan sistem yang sekarang. Okay, so ni contoh yang zaman lama tu, pengiraan yang kita buat guna isi dalam Excel, sale berapa. Saya tak nampak pointer. Okay, so ni target lah, based on kita kira macam mana kita nak dapatkan target yang ni. Kat sini target. Okay, ni medium, low plus. Kita panggil low plus lah masa tu. So sekarang kita gunakan pengiraan yang nama aja berbeza. Medium, low dan high saja. So gitu saja. Dan di sistem kita akan setkan target yang kita nak lah. Kita nak guna yang high, ataupun yang medium, ataupun yang low. So pengiraan based on low, saya ambil kata contoh sini 1,700 untuk maybe medium, low plus 2,000, medium 2,200. So tu pengiraan dan kita akan set di sistem KAZK lah. Dan macam mana kita nak buat pengiraan ni, nanti kita akan ada slide satu lagi. So yang ni total orang kata zaman lama lah. Ni kos 10,000, ni satu cawangan lagi 5,000. So total 15,000 punya kos, dan hanya dapat, tapi Alhamdulillah masih lagi profit lah. Cuma kos tu yang tinggi. Tapi kalau kata tak ada kos tu, kita lagi dapat jimat dalam 11K tadi kita kata. So sini actual profit 27,000, yang ni 13. So tambah lagi 11K yang tadi lah. So berapa tu? Patut kalau boleh jimat lah 27, 13, 50, 61,000.
sebulan. So kalau tolak sebelah K tadi hanyalah 50K sebulan sajalah. So sebelah K sebulan tu agak banyak juga jumlah untuk kita dapat kata penjimatan dengan menggunakan sistem Rizika lah. Okay. Okay, kita ada 15 minit lagi. Sebab sharing kita shortkan, kita 30 minit. Macam contoh kalau untuk membuat nak lagi detail ataupun nak lagi yang ni, kita boleh je datang ke office apa semua. Nanti cuma nak datang ke office tu bagi tahu je lah dulu dalam grup tu bagi tahu. Nak datang ke office, nak belajar ke apa, nak join partnership. Ha, buat appointment kita sebab kita orang tak selalu ada di office lah. Okay, kereta 10 biji jualan 20,000. So yang pertama yang perlu ada adalah target jualan kita. So, target jualan nak kena set lah. Kita tak boleh kita kata kita tak ada target. Kita main buat je. Apa-apa bisnes sekalipun ataupun apa-apa yang kita nak, kita kena ada target. Yang pertama dalam kereta sewa kena ada target jualan lah. So target jualan kita set berapa. Set ni bukan mindset saja. MyV nak 3,000, MyV nak 4,000, tak boleh. So kena kira based on logic dan bilangan hari, berapa hari ada sebulan, berapa hari, berapa harga kereta, berapa harga promo. So dalam ni pun kita kata contoh ada juga macam mana nanti cara kita nak bagi harga murah tapi kita tak drop value sewaan kita lah ataupun brand kita. So yang kedua adalah buku rekod. Okay, buku rekod ni penting sebabnya buku rekod ni lah yang kata kita boleh tahu booking kita berapa banyak dah ada orang booking, utilization rate untuk menentukan juga utilization rate iaitu kadar kereta keluar masuk lah. Macam contoh minggu ni kereta A ataupun kereta MyVA ni berapa kali dia akan keluar dan berapa kali dia parking. So kat situ kalau parking banyak maksudnya kereta tersebut dah underutilized dan kita rugi potensi kat situ. Rugi potensi untuk kereta tersebut bekerja. So kita nak kalau boleh kereta baru-baru yang kalau siapa-siapa yang baru buat dan kereta baru keluar sangat-sangat penting kalau kata contoh kita orang kata lenjan saja kereta tersebut. Maksud lenjan ni bagi je dia bekerja untuk kita. So bagi dia bekerja biar dia keluar je. So kalau boleh nak 30 hari tu tak nak bagi dia rehat. Tapi kesianlah pada kereta juga. So kita boleh setkanlah berapa hari yang logik. Kalau kata 30 hari tu tak logik lah untuk kita punya target. Okay, so yang ketiga adalah gameplay. Cara jualan yang kita tentukanlah. Gameplay ni adalah pengiraan di mana macam mana kita nak setkan target kita dengan jumlah kereta yang ada dan berapa hari dia boleh keluar dengan keadaan yang kata logik lah. Logik dan mungkin ada orang kata tak logik. Kalau kita contoh kita kata kita sebut biasa saja. Kita sebut MyV keluar 15 hari. Logik tak? Mungkin bagi setengah orang dia kata 15 hari macam lama. So kita kat situ biasa dengan founder kita lah, Cik Fuad ataupun CEO kita, siapa yang jumpa dia, so dia lebih kepada sesi yang untuk orang kata pecahkan mindset tu. So mindset kita penting di mana kalau kita kata berapa apa tadi 15 hari kita keluar tak logik. So kat situ kita nak bagi macam mana orang kata nak menampak logiknya kereta tu boleh berjalan lebih lagi daripada 15 hari. So gameplay, cara jualan yang kita tentukan. Dan juga nombor 4, diskaun tanpa turunkan nilai lah. Maksudnya kita bagi diskaun. Harga sewa MyV 80, 70, 50, RM1 kita pernah buat. MyV Crazy Weekends kosong rasa. RM kosong saya tak ingat. RM kosong ke RM1 macam tu lah. So kita pernah buat sewa MyV RM1 ataupun RM kosong. So itu juga termasuk dalam gameplay kita lah. Okay. Dan juga yang kelima, ini adalah yang paling penting. Bila dah lama kita buat, kita akan dapat database. So dari database ni kita boleh buat sale ke depan.
Dan juga kalau tak ada database pun kita boleh buat lagi sale ke depan. Cuma kita kata sale ke depan yang tak ada database dia agak susah sikit lah. Kita nak kena cari orang untuk datang sewa. Bila ada database, lagi senang untuk kita uh, kata membuat capaian kepada pelanggan kita lah, pada pelanggan yang pernah menyewa ataupun dia refer orang lain untuk sewa dengan kita. Okay. So yang pertama tadi adalah target jualan. Okay, yang ni kita compare kan. Target jualan ni cara yang lama, kita buat kira satu-satu dan kita masukkan dalam Excel. Lepas tu pengiraan lah. Pengiraan ni manual yang cara lama dan ini adalah sistem sekarang. So sistem sekarang kita ada buku rekod. Okay. Dalam function buku rekod dan kita masuklah dari tarikh berapa bulan hingga berapa bulan dan kita tengok target sale berapa dan kita tengok total sale achieve dari tarikh ni ke sini tadilah. Tapi masa ni kita generate report. Oh, asyik baik. Dia mati sendiri tadi. Okay. So masa ni kita generate report. Tak ingatlah tarikh berapa bulan, dua ataupun 3 hari lepas, 2 hari lepas kot. So mungkin dia dah lebih daripada yang ni lah. Sale untuk cawangan yang ni. Okay. So masa tu saja dia dah capai 107%. Maksudnya dia lebih, dia dah dapat lebih daripada dia punya target. Tapi utilization rate kereta dia 66%. So okey lah tu, 66% masa kita generate report ni hari pun belum hujung bulan lagi. So mungkin dah capai 70%. Kita target kita punya utilization rate adalah 70% dan ke atas lah. Lebih daripada 70%, okey. Maksudnya hampir-hampir tu pun dah kira okey lah. 70% ni maksudnya kereta ada 10, 7 biji jalan sehari. So setiap hari kena 70% dan ke atas. So senang, tekan saja search, keluar terus report kita sale kereta berapa sebiji. So nak kata logik ataupun tak logik, kereta satu-satu kereta tu boleh dapat sale 1,800, 2,000, 2,000 lebih. So sini kita dah boleh nampak Azia pun 2,500. Myvi pun 2,400. So insyaAllah boleh tengok gameplay cara pengiraan macam mana. Okay, so yang ni buku rekod. Kita nak tunjuklah dulu cara lama dan sistem yang sekarang. So buku rekod yang lama kita isilah nombor plate sini, nombor plate sini lah, total sale berapa, nama yang penyewa, nombor telefon, tarikh ambil, nombor agreement, berapa jumlah sewa dia. So buku rekod ni kalau yang zaman kita orang buat manual, kita bawa, kita tak isi dalam Excel, kita bawa dalam beg lah. Beg bukan main besar lagi kata. Masa tu pula ada delivery pada customer, customer nak ambil kena isi buku rekod. Sebab kalau kita tak isi, kita tak tahu sale berapa. Kereta pula, kereta ada orang pajak. So bila kereta orang pajak, kita nak kena kira betul-betul lah duit masuk berapa, duit keluar berapa. Okay. So ada juga yang kita bagi free, half day, 8 jam pun ada. So macam mana sewa dengan 8 jam pun kata boleh bagi. Sebab ada orang dia tak bagi. Dia minima 1 hari saja sewa. So yang ni sistem sekarang sebelah kanan. Senang bila kita kata kita search sahaja dan kita akan dapat terus nombor plate kereta berapa, dari tarikh bila ke bila, nombor agreement, nama customer, nombor telefon. Okay, so tarikh dia ambil dari berapa bulan ke berapa bulan dah dan jumlah dia berapa kat sini. So total sale kat sini. Okay, so di summary dia kita akan adalah summary untuk satu-satu kereta. Kita nampak summary saja. So yang ni detail buku rekod untuk di sistem yang sekarang lah. Dan bila dah masuk dalam sistem sekarang, dia akan masuk ke database. Semua nama customer, detail-detail customer akan masuk ke database dan kita boleh guna database tersebut untuk kata tadi buat yang sale ke depan dengan lagi mudah lah. Okay, so gameplay. Apa kita lebihkan sikit lah dari 3,5. Okay, alright. So gameplay yang basic yang biasa kita guna 816. Gameplay ni sebenarnya tak ada masalah berapa kiraan kita, tapi kita akan ambil yang logik saja. Maksudnya 816 ni apa? Macam orang main bola lah. Orang main bola dia ada formation dia. Dia panggil formation. So kita dalam business ataupun kereta sewa ni, kita setkan gameplay kita
Sebab kita based on utilization rate kita lah. Sebab kita benda yang sama, barang yang sama, dia keluar dan dia balik. Dia keluar, dia balik. Yang dia yang buat duit. Bukan barang, orang kata barang trading. One off, pergi, tak balik-balik. So, barang yang balik ni kita based on utilization rate lah. So, kita guna saja 816. Maksudnya 8 ni adalah weekend. So, weekend. Kita ambil weekend. Kalau mak payah nak tulis. Weekend ada 8 hari sebulan. Okay, so logik tak logik, weekend kita boleh bagi dengan harga full. So rasa logik. Sebab biasa yang ni memang dapatlah harga full untuk weekend. Cuma kadang-kadang ada masa kita buat promo, kita nak tarik orang, kita bagi weekend tu adalah RM yang paling rendah. Mungkin 1 ataupun kosong. Tapi kita tak bagilah semua kereta. Dengan syarat lah, bersyarat. Untuk setiap promo kita haruslah buat secara bersyarat. Tak boleh bagi main bagi saja. Macam contoh hari ni nak bagi harga Myvi 80 lah. Sebab apa nak bagi 80? Tak tahu saja rasa nak bagi 80 hari ni. Tak boleh lah. So kena ada sebab dan kenapa dan macam mana customer tu nak dapatkan dengan harga yang rendah lah. Okay, so weekend 8 hari, 130 darab 8. So dapatlah harga 8 hari. Lepas tu contoh satu ni kita ambil satu hari dengan harga full. Sama juga. Contoh ambil hari Senin ataupun hari Jumaat lah. Biasa Sabtu Ahad orang dah start jalan. Tapi Jumaat pun ramai juga yang ambil kereta. So ambil kata hari Jumaat satu hari setiap minggu. Okey, boleh. Logik lagi. So baru 9 hari jalan. Okey lah. 9 hari. Kita nak jadikan dia 15 hari. Kita ambil kata contoh harga yang paling rendah yang kita boleh bagi. Ni untuk pengiraan low punya target. Saya letak RM100 kat situ. So mungkin 100 kita kata kita offer je pada customer RM100. Rasa dia terus ambil lah. Tak tahulah kalau ada yang customer yang jenis nak bawah lagi 100. Okey lah kalau kata contoh kita tak nak lah letak 100. Nampak macam banyak lagi sebab kepala satu tu. 10 letaklah 90. 90 kali 6 400 setengah. So tolak lagi RM60 je lah kat sini. Maknanya 1710 lah dapat. 1710. So 1710 paling low adalah untuk ni biasa Myvi lah 130. So dapatlah 1710. Bagi saya okey lah tu 1710 untuk Myvi dengan target low dan target ni bagi saya insya-Allah senang dicapai. 819 tambah 6 15 hari apa jadi 14. Okey, 15 hari. So 15 hari logik dengan hari yang kita ambil ni weekend, 1 hari-hari biasa dan 6 hari lagi hari lain dengan harga promo iaitu RM90. So senang saja kita dapat untuk 1710 punya target lah. Okey. Nanti kita tengok macam mana kita nak bagi RM90 tanpa kita drop value kita. Okay, so medium, okay, ini kita cepatkan je lah. So ni untuk pengiraan saja. Okay, medium, sama juga kita akan ambil 8 hari weekend, 1 hari hari biasa harga full, RM100 6 hari harga biasa, harga diskaun, okay, ataupun 90 tadi. Dan lagi, tambah lagi 6 hari, kita letak lagi murah, RM80, 6 hari. So tolak lagi RM60 sini, mungkin 21, 40, 21, 90 lah jadi. 2190. Okay, so dapatlah 2190 kalau sini 90. Okay, so yang ni kereta jalan 20 hari. Masih lagi logik kalau kita offerkan harga ni untuk customer. So customer kita dapatkan kata sini pun utilization rate kita masih lagi belum capai sehingga 70%. Kita tengok yang tadi pun satu cawangan tu dia boleh dapat utilization rate 66% sebelum habis bulan lagi. So kalau 70% maksudnya 30 hari kali 70%, 21 hari lah. Maksudnya 21 hari bersamaan 70% utilization rate kereta selama sebulan. So ni 20 hari, hampir dengan 70% lah. So medium. So medium masih lagi boleh dicapai. Tapi mungkin kerja tu keras sedikit, agak banyak sedikit kalau untuk yang baru sebab kita nak kumpulkan database dahulu dan juga perlu tapis customer lah biasa awal-awal. Maksudnya tapis customer. So sesi yang penerangan untuk tapis customer pun ada dengan orang lain lah nanti.
Okay, so high mungkin agak kata kerja lagi keras tapi insyaAllah boleh juga dicapai. Sebab kita pun tengok tadi yang sale tadi ada sampai 26, Alza, Myvi pun ada 26, ada 25, hampir capai lah. Sebab macam contoh Myvi ni kita pernah ada yang achieve sampai 3,000 lebih pun ada. Dengan harga, rasa yang tu harga 100 setengah untuk Myvi. Okay, so yang ni high, samalah kita ambil tadi 100 ataupun 90 yang ni. Dah letak lagi 90 ataupun kurangkan lagi yang ni jadi 80, yang ni jadi 70. So total 25 hari jalan, harga lebih kurang yang ni lah. Maksudnya mungkin dalam 2600. 2600. So 2600 untuk satu biji kereta agak tinggi dan masih boleh dicapai. InsyaAllah masih boleh dicapai. Tapi kena betul-betul buat lah. Maksudnya pengiraan kita dah set target. Bila kita dah set target dan kita kena buat kerja seterusnya. Apa kerja seterusnya? Kita nak cari pelanggan lah. Kalau yang baru, kita nak cari pelanggan untuk kita dapatkan uh, penyewa untuk sewa kereta tersebut lah. Bila dah ada database tak apa. Biasa kereta sewa ni dalam masa sebulan tengok juga cara kita buat pengiklanan macam mana. Pengiklanan yang sesuai masa saya tu saya buat iklan yang free cost marketing saja. Kita pakai banner display di kereta dan juga banner 2x2 tanpa di pokok ataupun tiang-tiang dan juga A4 masa tu. Tapi saya buat memang mass punya marketing guerrilla. Masa tu memang KJK buat guerrilla punya marketing untuk banner. So masa tu boleh kata agak viral juga di Malaysia lah. Maksudnya customer yang KJK dia pergi sini, ni KJK kat contoh pergi Johor, ini KJK Johor. Hari tu saya nampak kat Puchong banner yang sama. So kita order banner yang sama dan tampal style dan cara yang sama. So bila orang pergi tempat lain pun orang nampak, oh KJK kat sini pun ada. Okay. So discount tanpa nilai, diskaun tanpa drop nilai sewaan kita lah. Maksudnya kita kata kita tak boleh nak bagi saja-saja macam contoh hari ni rasa nak bagi 80 lah hari ni. Rasa orang tak ada duit lah hari ni. Kita pula yang rasa. Mana kita tahu dia tak ada duit. So kita nak bagi 80 dengan tanpa sebab tak boleh. So kita bagi bersebab. So bersebab kita wujudkanlah satu voucher minyak. Dia tetap bayar dengan harga yang full iaitu 130 tapi dia dapat voucher minyak 50, 30, 20 ke. So customer ni dia suka. Ni salah satu voucher minyak janji dia dapat barang saja. Mungkin minyak bagi dia kalau dia nampak macam contoh sewa kereta dapat minyak je. Okey lah. Mungkin biasa. Mungkin dia tak berapa impact tapi okey untuk voucher minyak pun ramai yang buat dan okey lah. Dan satu lagi yearly bird promo ni adalah biasa booking ke depan lah. Macam contoh kita nak berjalan minggu depan. Saya pernah buat, kita pernah kata kita masa tu operasi memerlukan semua tenaga kerja berada di lapangan. Tapi kita minggu depan kita nak bercuti. Yang ni pun saya pernah buat. Nak bercuti 2 ke 3 hari. Dan saya buat promo 2 hari free sehari tapi kena booking awal dan bayar terus pada minggu ni lah. Bayar terus. Orang dah ambil booking, kita dah ambil booking, minggu depan kita dah tahu dah 3 hari kereta full. Masa tu kereta rasa dalam 40 ke berapa saya tak ingat, 40 full booking 40 biji dan boleh pergi berjalan lah. Tinggal sebiji lah kereta nak pakai, 2 biji kereta pakai, staff pakai satu, orang pakai satu. So yang lain full book untuk seminggu awal. Tapi itu saja kalau kata kita guna manual lah. Bila manual kita hanya boleh buat booking ke depan, nak ke depan banyak mana. Mungkin kalau kita ambil sebulan ke depan, mungkin buku rekod kita boleh ingat lagi. Tapi kalau 2 bulan ke depan dah jadi masalah. Kita nak refer balik, ada orang ke booking ke depan. Tapi kalau dengan sistem yang sekarang, setahun ke depan ke 2 tahun ke depan ke, kita masih lagi boleh ambil booking ke depan lah. Tapi booking ke depan ni agak bahaya sikit sebab kita dapat duit awal. Kita dapat duit awal, kereta belum jalan lagi. Okay. So Weekend Crazy ni salah satulah Weekend Crazy. KJK pernah buat seluruh Malaysia, semua cawangan dan hanya bagi beberapa kereta, iaitu Weekend Crazy. Saya rasa tak ingat RM1 ataupun kosong macam itulah, RM1 ataupun kosong masa tu. Dan kita bagi beberapa kereta untuk customer yang booking melalui aplikasi. Saya rasa kita nak promo aplikasi masa tu.
Siapa berjaya booking awal, habis stok habislah. So 3 kereta saja kita bagi. Maksudnya kupon, sebab di sistem KJK kupon kita boleh setkan limit claim tu berapa, redeem kupon tu. Contoh kita buat satu nama kupon Weekend Crazy. Weekend Crazy, dan kita setkan kupon 3 orang saja boleh claim. So dia buat booking, dan dia dapat lah. So yang lain tu nak guna dah tak dapat untuk kupon tersebut. Okay. So satu lagi adalah gift hamper. Ni antara idea-idea dan yang kita orang pernah buat lah. Gift dan hamper, macam contoh bagi speaker, bagi hamper. Biasa customer dapat hamper dia suka. Sebabnya kenapa? Hamper ni satu lagi kita letak logo kita. Satu kepada branding lah. Bila dia bawa balik, dia sewa kereta dapat hamper yang besar. Hamper berapa ringgit je? 30 je rasa. 10 pun ada yang kecil sikit. 30, 50 memang besar. Besar kena peluk saja. Kalau RM50, kita letaklah tin satu besar, air dua, kotak-kotak biskut yang besar. So jadi tinggi. Dia nak bawa hamper tu, nak kata dia happy, dia bawa, dia kena peluk. Maksudnya orang akan tanya, dapat hamper dari mana? So secara tak langsung dah promote kita punya brand dan juga kita punya sewa kereta lah. Oh, sewa kereta tempat sana, dia akan cerita pada orang lah. So hamper antara yang berkesan juga untuk kita promote pada secara tak langsung, buah mulut kepada orang lain yang tengok lah. Okay. Itu antara macam mana kita nak bagi diskaun tanpa drop nilai. Tapi customer tetap bayar dengan harga yang full dan cuma kita bagi hadiah-hadiah yang lain lah kepada mereka. Dan banyak lagi lah benda-benda ni antara saja, dan banyak lagi idea-idea lain yang kita pernah buat dan yang kata berkesan lah. Tapi yang setakat ni yang okey adalah dua ni yang senang dibuat. Yang ni boleh buat juga. Yang ni boleh. Ini boleh. Cuma kena guna sistem lah. Guna sistem sebabnya kita takut nanti booking ambil 2 bulan ke depan. Kita kata nak pakai duit atau ni ambil setahun terus booking ke depan, buat promo kau-kau. Harga MyV 100 sehari, kata contoh, ataupun RM98 sehari. Bagi promo kau-kau, duit dah dapat untuk banyak bulan. Duit dah dapat, lepas tu kereta pula dah tak tahu ke mana pula nanti. Tu masalah. So booking tak tahu ke mana kalau record manual. So guna sistem lagi senang lah. Okay, jualan ke depan, biasa orang sebut database is king lah. Maksudnya database, kenapa orang kata database ni adalah king? King disebabkan dia adalah kita boleh gunakan database untuk membuat capaian dengan senang. Kita kata kita tak perlu jumpa orang, tak perlu dah nak keluar turun padang pergi buat tanpa banner, tanpa A4, letak display ke. Tapi display tu yang paling berkesan lah, display kereta. Kalau orang lalu orang nampak. So yang tu boleh maintain je, tak ada masalah. Tapi database ni membuatkan kita senang nak capai kepada customer. WhatsApp je, message je, call je, dah boleh capai. Apa yang kita nak, kita kata, hari ni, minggu depan ada promo, 2 hari lagi ada promo, so booking, bayar sekarang dapat harga murah sikit, booking minggu depan berpeluang masuk peraduan apa, menang iPhone sebiji ke. So yang ni kita tak buat lagi lah. Tapi mungkin boleh dibuat, tapi kena tengok lah sale kereta berapa dan berapa orang. Jangan pula penyewa kat situ hanya 3 orang, kita nak buat masuk peraduan apa, sewa kereta dan menang iPhone. So rugi kita lah. Memanglah kata sale tu dapat tinggi, tapi disebabkan penyewa yang kurang, tapi kita buat juga benda tu. So tak berbaloi untuk kita. Better kalau customer kita dapat banyak, maksudnya kita tengok kat sistem bulan ni berapa yang menyewa, bulan lepas berapa yang menyewa, dan active user kita berapa, level mana dia. So dalam sistem KAJK tu semua ada. Dia duduk level paling bawah, maksudnya level paling bawah adalah new customer. Level yang kedua adalah level customer yang bronze. Maksud bronze ni dia dah repeat beberapa kali, dan yang ketiga gold, dan yang keempat platinum. Maksud level tersebut dah menunjukkan dia ni berada di level mana, dan bila berada di level platinum ni dia dah orang kata dia punya repeat sewa tu dah terlalu banyak, dan dia juga dah spend duit yang banyak lah. So untuk orang-orang yang macam tu, customer yang macam tu, kita patut bagi hadiah lah pada dia.
supaya dia lagi happy dan dia bawa juga orang yang macam dia sewa dengan kita. So kita tak perlu nak mencari orang dah untuk sewa. Sebab kalau kita cari, kita akan dapat customer baru yang kita belum kenal perangai dia. Belum kenal perangai dia, belum tahu dia macam mana. Korang kalau kita dah dapat customer yang okey, yang tak bermasalah, so kita suruh saja dia cari orang yang macam dia. Maksudnya mestilah dia berkawan dengan orang-orang yang macam dia jugalah. Takkan dia nak kawan dengan orang yang tak okey. Okay. So yang tu juga sama dengan online marketing, untuk yang kata refer kepada customer dan mencari orang yang sama dengan dia tadi. Online marketing kalau biasa kita guna retargeting kepada Google Ads ataupun Facebook Ads. Kita akan buat apa, retargeting orang yang sama lah, behavior yang sama. So yang tu kalau join partnership, rasa sesi tu mungkin akan ada sharing jugalah nanti. Sebab sebelum ni kita ada buat untuk sharing-sharing cara marketing, cara cari customer baru. Okay, so database kita boleh, ni manual dulu. So yang manual seminggu ke depan kita boleh buat lagi. Bulan ke depan mungkin boleh buat. Tahun ke depan saya rasa dah tak boleh nak buat dah. Kita rekod macam mana cara kita rekod booking kita. Kalau guna manual tadi, macam buku rekod yang saya tunjuk tadi, berapa helai kita nak buat, buku tu jadi tebal mana. So dengan pula kalau kata contoh sehari tu ada orang sewa 5 jam, lepas tu 2-3 orang pula sewa 5 jam satu kereta, so tebal mana agak-agak kertas kita. So manual nak buat setahun ke depan agak susah lah. So kalau sistem sekarang seminggu ke depan pun kita boleh buat, bulan pun boleh, setahun pun boleh, 2 tahun pun boleh, dan lagi ke depan pun boleh. Cuma yang ni kena orang kata kalau siapa yang nak buat booking untuk ke depan dan ambil booking yang jauh-jauh, kena management account tu lah. Management account kena pastikan betul lah. Kita takut jadi duit dah dapat, tiba-tiba sampai masa customer nak ambil kereta untuk sewa, kereta tu tak ada ataupun kita pun tak wujud dalam masa tu. Risau macam tu. Okay. So jualan ke depan, ni contoh satu lagi. Database kita ada contoh ni 4,000 ni untuk satu cawangan. Contoh satu cawangan ada 4,000 database. Tu secara manual lah. Dan macam mana kita nak guna database manual ni? Kita nak extract data dia ke Google, boleh. Kita boleh extract lah, maksudnya dari yang ni pun cuma manual. Kita nak buat tu agak susah sedikit. Dan hanya yang ada di, kalau macam contoh yang di contact phone ni, secara manual kita hanya ada nombor telefon dia, birthday dia kita tak tahu, dia dah sewa berapa lama pun kita tak tahu, berapa yang dia dah spend duit dengan sewa kereta kat tempat kita pun kita tak tahu. So kita hanya dapat nombor dia saja. Yang kita tahu, bila orang tanya, kalau contoh jumpa kawan tu siapa tu? Oh, penyewa. Oh, dia ni bagus, bagus. Sewa banyak kali, kerap sewa. Sebulan mesti dia sewa. Berapa kali? Mulalah kita dah tak tahu berapa kali dia sewa sebulan. Tapi dalam sistem Rejika yang sekarang, kita boleh tahu point dia pun kita tahu berapa. Dia level mana. Kalau bronze ni, dia atas sikit daripada new customer. Dia atas sikit daripada new customer ni, dia maksudnya dia dah repeat sewa banyak kali. Dan juga yang ni new customer lah, mungkin sewa baru satu kali dan lepas tu dia dah tak aktif. Yang bronze ni sewa banyak kali, lepas tu banyak hari, lepas tu tak aktif. Yang ni sewa sekali terus tak aktif. So kita tahu dah. So macam mana kita nak orang kata nak gunakan benda ni untuk, yalah, kita nak capai dia balik, nak reach dia balik dan nak suruh dia sewa balik lah. So mungkin bagi offer ataupun benda-benda yang menarik pada customer tu lah. Okay. Aku rasa itu saja untuk sesi yang ni. Tapi kalau nak lebih detail lagi, macam contoh macam mana nak buat diskaun tanpa drop nilai ataupun nak buat cross marketing dengan kedai-kedai, yang tu pun kita ada share dalam group partnership lah, group partner yang dah register dengan KDJK. Boleh scroll balik dalam group partner, mungkin ada yang partner-partner yang lain yang pernah share lah, yang pernah share cara-cara nak cross marketing macam mana kita nak buat dengan kos yang rendah, ataupun letak banner, ataupun letak kita punya marketing banner yang besar, mungkin letak berapa 12 kali 10 kali 3, 10 kali 5 punya banner di kedai-kedai makan dengan
tanpa bayaran ke. So yang tu boleh deal lah dengan kedai-kedai makan pun okey. So kita letak banner, kita deal lah, maksudnya kita bagilah dia punya commission referral. So referral pun ada, cara referral, cross marketing dan juga barang-barang lain lah. Okay, so setakat ni ada apa-apa nak tanya? Kalau nak lebih detail nanti bolehlah siapa-siapa nak datang office ke untuk join partnership. Tapi bagi tahu awal sikit lah sebab kita orang tak ada kat office. Kalau datang terus tu tak ada kat office. Tak ramai. Kalau kebetulan ada orang ada. Sistem pakai laptop atau ada app untuk customer, sistem tu ada apa orang kata, ada app lah untuk customer buat booking. Untuk kita sebagai operator kereta sewa, kita akan pakai uh, website. Kita akan pakai website lah. Back end, kita panggil sistem back end. So yang ni okay, sistem back end. Okay. So sistem back end kita macam ni lah. Sale, ada fungsi sale, sale closing, sale data, sale summary. Ni petty cash untuk orang yang request duit untuk maintenance kereta. So dari segi staff lah, nak request duit, kita approve, lepas tu kita bank in lah duit, kita transfer lah. So maksud kita tahu berapa amount, berapa duit keluar untuk maintenance, discount kupon ada. So discount boleh set lah. So kat sini semua ada. Fleet management untuk car control, untuk issue saman, GPS, car control. Car control ni untuk yang bila kita pasang device, kita boleh terus kepada uh, gunakan lock unlock kita punya sistem lah untuk customer ambil kereta dan pulang kereta. Okay, so satu lagi loyalty. So yang ni dekat kata tadi database. So kat sini lah fungsi-fungsi database. Okay. So kita boleh export dia lah, export Excel. So nanti kita sorting based on birthday dia. So senang. Kalau kat phone tadi tak ada nombor IC tu biasa. So nombor IC mungkin kita tak save, takkan kita nak, jarang orang nak save nama customer, nombor IC panjang-panjang. Tapi saya pernah buat macam tu. Sebab kita nak record birthday dia tapi memang leceh lah. Secara manual, kita letak nama dia customer, close customer, CC close customer, nama dia, lepas tu nombor IC kat belakang. Dah lah buat gitu, buat saja, tak sorting pun. Kalau guna Excel tadi dah boleh export, boleh sorting lah. Punya birthday ke nak wish ataupun nak bagi hadiah sagu hati kepada customer ke. Okay, alright. So ada apa-apa lagi setakat ni nak tanya? Oh, lama juga kita ni. Okay, so kalau apa-apa ada pertanyaan selain daripada sharing yang ni dan macam mana kata nak buat lagi pengiraan yang lagi detail, macam contoh saya tunjuk tadi mungkin nampak terlalu tinggi dan kita boleh sesuaikan pengiraan untuk kita set target kita untuk dapatkan sale tu based on apa yang kita boleh achieve lah. Saya rasa kita ni tak boleh, kata contoh tak boleh nak buat banyak sangat marketing ataupun cara nak cari customer untuk awal-awal. So kita set berapa. Tapi low adalah paling minima yang orang kata memang senang nak dapat lah pengiraan yang low tadi. Kalau kata medium dan high tu susah. So kita buat pengiraan lain lah untuk medium dan high tu berapa pula. Berapa nak capai. Tapi low ni insyaAllah senang untuk capai lah. Okay, so kalau ada pertanyaan boleh tanya dalam Telegram channel partnership. Kalau kata nak join nanti, so yang tu kat situlah fungsi-fungsi tim kita orang yang lain untuk memberi penerangan dan selain. Tak ada, warehouse tak ada. So yang ni satu lagi, kereta 67 biji ada warehouse ke? Maksudnya bila kita uh, berfikiran begitu, saya pernah berada di situlah maksudnya. Saya kata contoh, kereta 20 biji, macam mana nak parking Itu pertanyaan saya kepada CEO kita. So mindset kita masa tu, kita dah punya pemikiran kita kata, kita anggap kereta tu akan parking. So mindset kita dah tak betul. Maksudnya, kenapa kita kata gitu? Sebabnya kita
buat bisnes kereta sewa dan kita fikir kereta tu akan parking. So itu yang menjadi masalah. So kat sinilah fungsi tim-tim kita orang yang lain. Biasa yang ni Cik Fuad lah sendiri, CEO kita. Kalau yang ada yang tak boleh nak ni, dia akan apa down jumpa dan macam coaching lah, jumpa berdepan. So situlah dia akan buat sesi yang lebih pada kata open mindset. So 67 biji masa tu tak ada warehouse. Dan mindset saya masa tu sama. Kita masa kereta 20 biji masa tu kereta sikit lah. Kereta 10 saja. Kalau kereta 20, oh dia tanya 20 kita. Dia kata, hai sekali ganda 20. Macam mana 20? 20, hai tak boleh saja. Tak boleh, nanti parking macam mana? Saya pun tanya benda yang sama. Nanti parking macam mana? So kat situ, masa tu Cik Fuad beritahu lah, CEO kita. Dia beritahu, kita buat bisnes kereta sewa, kita bukan nak biar dia parking, tapi kita nak biar dia jalan. So kita pun, yalah memang nak bagi jalan, tapi macam mana nak buat? So satu adalah pengiraan tadi, gameplay, dan yang kedua adalah cara kita buat mass punya marketing tadi. So mass ya saya memang buat mass marketing, banner, display, kereta 3-4 biji display, untuk satu cawangan paling kurang 3 biji kereta display satu hari, dan kereta kawasan office saya, kereta hanya tinggal 2 atau 3 biji saja untuk disewakan. Yang lain semua keluar masa tu. Yang lain banyak keluar lah. Adalah satu masa tu biasa hari Senin, Selasa tu adalah dalam satu cawangan tu tinggal 10 biji. 10 biji. 10 ataupun belah-belah sikit lah. Tapi tak pernah sampai semua parking lah. Tak pernah parking. Sebab kita kena target tadi. Target kita 70% adalah utilization rate kita. Iaitu kalau kereta 10, berapa tadi? Kereta 70%, kereta 10 biji, 7 biji sehari jalan. Itu maknanya tinggal 3 saja. Tinggal 3 sajalah. So kita tengok yang tadi pun utilization satu cawangan ni, okay, yang ni tadi. Okay, yang ni tadi. 66% sebelum habis bulan lagi masa kita generate report ni. So mungkin bulan ni dah utilization rate dia dah capai. So maksudnya dia dah achieve dia punya target. So kereta dia pun banyak biji 9 ni pun mungkin hanya parking satu hari, kalau dari 7% mungkin sebiji ataupun 2 biji sajalah yang parking. Okay, alright. Yes. Ada lagi ke pertanyaan? Kalau tak ada, kita nak end, dan pertanyaan lain mungkin uh, boleh di ni lah, tanya dalam grup ataupun channel. Okay, alright. So itu saja rasa. InsyaAllah. Apa-apa nanti kita akan ada lagi sharing lain di sesi lain dengan orang-orang lain jugalah. Dan saya insyaAllah setiap hari apa ni, Khamis pukul 3 PM. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.